7.5 Sukan sebagai alat perpaduan. Sukan merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Sukan dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta. Selain itu, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan sukan negara. Pertama ialah sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Sukan merupakan aktiviti ko-kurikulum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Contoh yang pertama ialah dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMOB memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setiap kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Contoh yang kedua, kejohanan olahraga tahunan sekolah, yaitu melibatkan murid yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Tiada acara sukan yang dipertandingkan mengikut kaum. Kedua, Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM). Bermula pada tahun 1974, MASUM ditubuhkan bertujuan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. MASUM menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Yang ketiga ialah Sukan Malaysia (SUKMA). Diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. SUKMA bertujuan mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur dari 19 hingga 26 April 1986 yang disertai oleh 3.849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Yang keempat, penganjuran sukan. Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia termasuklah Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asia Games atau Sukan SEA, Sukan Permotoran Formula 1 dan Sukan Berbasikal Lead Tour de Langkawi. Yang kelima, kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama. Kejayaan pasukan negara merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Malaysia turut melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik seperti kejohanan olahraga Paralimpik Dunia. Yang keenam pula, Laungan Malaysia Boleh. Laungan ini menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia. Seterusnya, peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan peringkat kebangsaan dan negeri. Pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini terdiri daripada pelbagai kaum dan dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Selanjutnya, kepemimpinan berwibawa. Kejayaan sukan di negara kita
kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini juga disebabkan ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita memperlihatkan pelibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung atau presiden persatuan sukan. Sementara itu, bekas atlet pula menjadi pengurus atau jurulatih pasukan. Peranan mereka penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Antara tokoh tersebut ialah Sultan Haji Ahmad Shah, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia pada tahun 1984 sehingga 2014. Dan yang kedua, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia 1985 sehingga 2004. Yang ketiga, Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar, Presiden Majlis Olimpik Malaysia pada tahun 1968 sehingga 2018. Dan yang keempat, Datuk Sri Kok Chee, Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia pada tahun 1962 sehingga 2015. Dan yang kelima, Tan Sri Darshan Singh Gill, Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia pada tahun 1986 sehingga 1990. Dan yang terakhir, Datuk Peter Belapan, Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia Malaysia pada tahun 1978 sehingga 2007. Sukan berupaya untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Aktiviti sukan memberikan peluang kepada semua yang terlibat membentuk masyarakat yang lebih sopan, berintegriti, bertanggungjawab serta dapat menghargai pentingnya menjaga perpaduan dan keharmonian kaum. Melalui sukan juga, pemimpin dan rakyat saling bekerjasama serta berperanan dalam memajukan kegiatan sukan yang membawa kemakmuran negara. 7.6 Rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Rukun negara ialah ideologi negara yang dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Sejarah pembentukan. Rukun negara dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969, iaitu hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundangan Negara (MAPEN) yang dibentuk oleh Majoran pada 29 Januari 1970. Rukun negara diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Pada tahun 2020, genaplah 50 tahun rukun negara dicipta. Gambar yang ditunjukkan ialah logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara. 5 jalur merupakan simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Tengkolok yang berkerawang bulan dan bintang merupakan simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Angka 50 pula bersempena dengan sambutan ulang tahun rukun negara. Dan warna biru melambangkan amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan. Matlamat ke arah kesejahteraan. Rukun negara dibentuk untuk mendukung cita-cita mencapai beberapa matlamat. Setiap matlamat ini berperanan bagi melahirkan sebuah negara yang rakyatnya hidup bersatu padu, aman dan sejahtera. Matlamat rukun negara. Pertama, negara bersatu. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu.
setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Mereka juga mempunyai kesetiaan dan cinta akan negara. Dan yang kedua, masyarakat demokratik. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara cara hidup demokratik apabila rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Ketiga, masyarakat liberal. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal. Ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Ahli masyarakat bercita-cita mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Matlamat rukun negara juga melahirkan masyarakat yang progresif. Kita mendukung cita-cita hendak menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat progresif adalah satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan pada masa ini. Kelima, masyarakat adil. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud apabila pihak yang lemah dan berkurangan dibantu, supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Akhir sekali, prinsip rukun negara. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Perlembagaan Malaysia menetapkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Agama dan kepercayaan lain pula boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Oleh itu, kita perlu saling memahami dan menghormati serta bertoleransi dalam aspek keagamaan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menjelaskan bahawa negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja merupakan simbol penyatuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum. Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang, berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri patriotisme yang teguh. Keluhuran perlembagaan. Prinsip ini membawa maksud ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberikan perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang, dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya. Rakyat perlu bertanggung jawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kelima, kesopanan dan kesusilaan.
Prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati, dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Prinsip ini menjadi garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Penghayatan nilai murni akan melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur.